saya sendiri terpijak jangka sama. Walaupun ketika itu hujan, tetapi peluh jantan itu tetap turun. Kenapa? Ada veteran yang kerja jaga ataupun bawa tabung. Sorry, I'm touching. Saya menyaksikan sendiri bagaimana veteran itu terlantar. Anak pun satu masalah juga tu. Dalam masa tempoh setahun, kerajaan bayar RM2,000 sebulan. Nak apa lagi? 85% ataupun almost ke 90%, semua duit itu adalah untuk kebajikan dan keperluan veteran. Buat program kutipan jalanan. Ya, sebenarnya macam mana? OMM Podcast. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi memilih OMM Podcast. Hari ini bersama dengan saya Khairul Rizwan Azizan, dan sudah pastinya apa yang cuba kami tampilkan pada hari ini tanpa tapisan cerita sebenar kami siarkan. Itu yang cuba kami janjikan. Dan pada hari ini kita ada satu lagi topik yang sangat istimewa kita nak bawakan kepada anda untuk kita mengetahui mengenai, mungkin kita nak tahu apakah nasib ataupun situasi sebenar veteran ATM ini. Dan untuk itu kita bawakan kepada anda secara eksklusifnya, iaitu yang berbahagia Major General Datuk Haji Semaun bin Haji Marzuki, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran JEF ATM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah makan? Makan sudah. Kita nak tahu tu dulu, dah makan ke tak? Kalau dah makan, dia boleh bagi satu lagi semangat yang sangat menarik untuk kita bersama hari ini. Yep. Baik, beliau turut disenaraikan sebagai ahli lembaga pengarah perhebat atas kapasiti sebagai Ketua Pengarah JEF ATM. Untuk makluman kita punya penonton OMM Podcast, perhebat ini penting untuk disentuh dalam podcast kerana ia berkait rapat dengan latihan peralihan, kerjaya kedua dan juga pembangunan sosioekonomi veteran. Dan untuk itu, Datuk, tanpa menunggu panjang, kita nak tahu terus kepada misi kita pada hari ini. Mungkin di awal-awal ini mukadimahnya, Datuk boleh kongsikan sedikit bagaimana pengalaman Datuk dalam ATM itu sendiri. Terima kasih. Pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada OMM yang menjemput saya mewakili JEF ATM. Saya tak rasmi juga mewakili Kementerian Pertahanan untuk bercerita kisah sebenar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada hari ini, supaya mesej yang kita sampaikan sebentar lagi melalui soalan-soalan yang ada kepada saya, kita akan sama berkongsi. So maknanya secara telus, mana tidak ada orang pihak kedua, ketiga dan sebagainya terus daripada saya supaya mesti dapat sampaikan. Menyentuh tentang pengalaman saya. Kalau saya mulai menceburi ATM ni sejak 1985 lagi. 1985. So boleh bayangkan ketika itu selepas saya BHPM 84, 85 saya menyertai latihan kadet dan sebagainya sehingga saya ditauliahkan pada 1986. So dalam tempoh lebih daripada 4 dekad sekarang ni saya telah pun bertugas di bermacam-macam pasukan ataupun unit ataupun formasi, sama ada di peringkat battalion, brigade, peringkat markas tentera darat dan sebagainya. Dan pos saya yang agak menarik, saya telah menjawat jawatan sebagai contoh pegawai memerintah. Kalau pegawai memerintah ni memerintah lebih kurang hampir 800 orang di dalam satu pasukan. Masuk perintah dalam Battle Infantry 11 Regimen Askar Melayu Raya ketika itu yang berada di Kuching, Sarawak, Kem Seminggu. Lanjutan daripada itu juga saya telah memerintah brigade, kalau Khairul pernah dengar kan, brigade para, 10 brigade para, orang yang pakai beri maroon yang pergi melaksanakan operasi-operasi ataupun latihan-latihan intensif terjun daripada udara menggunakan kapal kita, nuri kita dan sebagainya, ataupun pakai kita punya cari 130 kita dan sebagainya, dengan kerjasama daripada TUDM dan sebagainya. Begitu juga dengan terlibat latihan-latihan khusus dengan TLTM, amphibious exercise dan sebagainya. Itu peranan kita lah di 10 brigade dan sebagainya. Begitu juga di peringkat headquarters, saya pernah, jawatan saya adalah AKS operasi dan latihan, yang mana kita merangka serta melaksanakan operasi-operasi dan latihan-latihan sama ada di dalam dan di luar negara, latihan bersama, bilateral, multilateral dan bergailah di peringkat dalam, di peringkat nasional, seminar-seminar di peringkat antarabangsa dan sebagainya.
Di samping itu juga saya berpeluang menjawat jawatan Komandan Pusat Latihan. Ya, Pusat Latihan Tempur Tentera Darat sebagai contohnya di lokasi di Ulu Tiram, Johor Bahru. Di situ kita melatih pegawai dan anggota bermula daripada yang berpangkat meja dan ke bawah lah. Bukan itu, tak tamat lagi. Mari julatih di Maktab Turus Angkatan Tentera, so untuk melatih mereka-mereka yang mempunyai masa hadapan untuk menjawat jawatan lebih tinggi dalam tentera lah. Dan juga di Komandan di Maktab Turus Angkatan Tentera. So iaitu bertempat di Puspahanas ataupun Pusat Pertahanan Nasional Malaysia ataupun di Putrajaya kita lah di situ. So mana banyak penlibatan saya di bidang kejurulatihan, latihan, operasi dan sebagainya. Dan akhirnya pada tanggal Ogos 2024 saya telah pun dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Ahli Veteran yang pula untuk melihat, dulu kita melihat mereka yang masih dalam berkhidmat, tapi sekarang ni yang telah bersara ataupun veteran. So itulah tanggungjawab peranan utama saya sebagai Ketua Pengarah yang dilantik sejak 2024 dan sehingga hari inilah. Lebih kurang 4 dekad dalam perkhidmatan. Pastinya banyak kenangan manis, kenangan pahit yang boleh, kalau boleh Datuk kongsikan. Apa antara kenangan ataupun operasi yang tidak boleh dilupakan Datuk dalam sepanjang tempoh 41 tahun itu? Kalau menyingkap kembali dengan utamanya dalam kita beroperasi di perbatasan, seingat saya ketika itu dalam 1980-an, 1987, 88. Kita itu dalam operasi yang kata orang ni yang begitu mencabar. Kita ditugaskan untuk, dalam misi kita very simple di situ, mencari dan musnahkan musuh. Masa itu kita masih lagi dalam di era emergency yang kedua ataupun darurat yang kedua. Sebab darurat yang pertama dulu kita telah pun habis pada tahun 1969, kemudian 69 tu sehingga 1990 emergency yang kedua. Bermakna masih ada lagi sakit-baki musuh yang perlu kita selesaikan tugas di situ. Ketika itu saya turun di Gubeh, keluar di Batu Melintang. Dibayangkan by foot. Saya membawa platoon Resik Gampo ataupun orang panggil dulu Tiger Platoon. Platoon ini tak ramai, dalam 25 orang sahaja dan sebagainya. Di satu ketika di dalam perjalanan itu saya tidak sempat bertempur saja. Hampir-hampir bertempur kerana musuh itu berhampiran berdekatan dengan sempadan Malaysia Thailand ketika itu. Dan satu lagi yang menarik, saya sendiri sebagai dalam melakukan rondaan ketika itu orang yang berada di nombor 3. Saya sendiri terpijak jangka sama. Tetapi maksudnya bukan jangka Swiss itu sendiri. Saya sedarnya apabila saya melihat ada sesuatu yang tak kena di sebalik pokok dan sebagainya, saya berhenti. Walaupun ketika itu hujan, tetapi peluh jantan itu tetap turun. Saya tak boleh buat dan saya memanggil anggota tinjau saya itu dan memberi isyarat kepada mereka saya sudah terpijak salah satu Swiss itu dan perlu dibuatlah, selamatkan. Dan situlah yang ketika itu saya rasa yang amat penting lah. Dan alhamdulillah kalau perkara itu saya tak selamat ketika itu, saya tak akan berada di sini. Betul. Saya tak akan di sini, tak boleh cakap mungkin kaki saya dah hilang ke dan sebagainya, tapi itulah detik-detik yang kata orang agak macam mana. Saya jarang cerita benda ni. Saya jarang bercerita. Saya pernah bercerita dulu dalam 10 tahun lepas. Tapi alhamdulillah bila you tanya tentang pengalaman ni saya bercakap. So kalau kita nak menjiwai merasakan pengorbanan veteran-veteran kita yang terdahulu, itulah hakikatnya mereka tempuh. Mungkin lebih hebat daripada apa itu. Dan ada sebagian mereka yang bertempur secara langsung. Dan ada yang terkorban, ada yang putus kaki, ada yang dan sebagainya. Dan ada di kalangan mereka yang berjaya memusnahkan musuh dan mendapat penghormatan daripada negara seperti Pingat Gagah Berani dan sebagainya. So itulah antaranya kenapa kita perlu betul-betul menghayati. Oleh kerana mereka yang terdahulu, maka kita boleh dalam keadaan aman, damai, duduk, berbincang, minum kopi, tea dan sebagainya.
dalam keadaan aman. So kita tak boleh lupakan perkara ini. So itulah yang saya boleh kongsikan sebagai mukadimah ni lah. Jadi sumbangan anggota-anggota ATM ni kita memang tak boleh nafikan betapa hebatnya sumbangan mereka dan yang mana berdepan dengan pelbagai risiko. Macam Datuk cakap tadi, alhamdulillah masih lagi panjang umurnya dan terima kasih sekali Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini. Baik, mungkin kita nak maklumkan juga kepada penonton kita bahawa podcast kita pada kali ini kita nak bawakan kepada anda yang mana veteran itu bukan hanya bekas tentera tetapi manusia yang pernah menyerahkan usia muda, kesihatan, keluarga dan juga keselamatan diri demi negara. Sangat berpatutan dan sangat sesuai dengan Datuk kita yang kita bawakan pada hari ini. Baik, Datuk, sebelum tu kita nak memahami serba sedikit dalam konteks Jabatan Hal Ehwal Veteran JEF ini. Dan kalau boleh Datuk kongsikan dalam ekosistem veteran, apa sebenarnya beza peranan JEF, Perhebat, Yayasan Veteran ATM dan juga Persatuan Veteran ini, Datuk? Satu soalan yang baik yang perlu saya kongsikan sebab ramai orang confuse Perhebat mana satu, JEF tu apa peranan dia dan apa sumbangan daripada Yayasan Veteran ATM kita sendiri. Jadi baiklah. So saya pergi dulu yang pertama sekali Perhebat. Perhebat adalah merupakan badan kata orang yang berbeza dengan kita. Mereka ini ialah sebagai pemegang taruh kepada latihan peralihan kepada bakal-bakal pesara. Jadi bagi anggota-anggota yang masih ada dalam perkhidmatan dan sebagainya yang akan menamatkan perkhidmatan sama ada berpencen ataupun tidak berpencen, mereka akan mengikuti latihan peralihan di Perhebat. Nah, itulah peranan utama Perhebat. Manakala Jabatan Hal Ehwal Veteran pula kita adalah sebagai penyambung prima baton di Perhebat. Kita mentadbir, urus serta membantu mereka-mereka yang telah bergelar sepenuhnya veteran. Jadi itulah kita sambut veteran itu daripada Perhebat dan sebagainya. Jadi menyentuh tentang peranan utama kita ialah di Jabatan Hal Ehwal Veteran ni atau kita panggil JEF ATM lah singkatannya. JEF ATM-nya kita pertama sekali ialah untuk kita membantu dalam kita mewujudkan komuniti veteran ATM kita yang sejahtera insya-Allah. Dan ini adalah juga bertepatan dengan kelestarian kesejahteraan veteran ATM dalam strategi yang ketujuh plan strategi MINDEF kita lah. Iaitu amat bertepatan. Contohnya kita juga memberikan khidmat one stop center sebagai satu pusat untuk veteran memaskinikan data, memajukan sebarang apa isu semasa melalui One Stop Center, permohonan-permohonan yang berkaitan. Dan juga kita di JEF ATM ni kita merancang, melaksanakan skim-skim bantuan dan sebagainya. Sebenarnya skim bantuan kita ni banyak di veteran yang perlu kita sampaikan dan sebagainya. Di samping itu juga, kita juga ada usaha untuk kita melaksanakan program meningkatkan sosioekonomi veteran itu sendiri, sama ada keusahawanan ataupun yang lain-lain, kerjaya kedua dan sebagainya. Dan of course di Jabatan Hal Ehwal Veteran ini kita adalah juga one of kata orang ni menjaga sebagai penggubal dasar-dasar yang terkini yang terkait dengan veteran-veteran dan sebagainya. So yang ketiganya yang tanya mengenai Yayasan Veteran ATM tadi kan. So Yayasan Veteran ATM ini ditubuhkan adalah untuk kita sebagai satu sumber yang bertanggungjawab terhadap kempen tabung pahlawan kita. Kempen tabung pahlawan kita, dana yang diperolehi daripada sumbangan-sumbangan daripada rakan-rakan strategi ataupun rakyat itu disalurkan di situ di bawah kempen tabung pahlawan dan untuk dikembalikan semula kepada veteran-veteran kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang mana tidak dapat disampaikan melalui peruntukan kerajaan. So kalau ingin tahu lebih lanjut kita punya kempen tabung pahlawan kita, penaung dia adalah yang amat bahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, isteri kepada Perdana Menteri kita. So isteri kepada Perdana Menteri adalah penaung kempen tabung pahlawan yang setiap tahun kita lancarkan dan sebagainya. Macam contohnya bagi sesi kempen tabung pahlawan 2025 dan 2026 ni akan berakhir pada Julai. Sebab dia setiap tahun dia bermula pada Julai ke Julai dan hari pahlawan kita juga 31 Julai kan. 31 Julai. Jadi itulah
yang saya boleh bagikan seberingkas bezanya antara Perhebat, Jeff, peranan fungsi dan sebagainya, dan juga Yayasan Veteran ATM. Ya. Kita dapat info sedikit pada perkongsian tadi. Ya. Okey, Datuk ada menyentuh mengenai pasal bantuan banyak bantuan yang disalurkan. Tapi sebelum kita nak pergi ke bantuan itu, kita nak tahu juga dalam sistem ataupun konteks veteran ATM ini, apa antara salah pandangan, salah tanggapan orang ramai terhadap penubuhan Jeff ini dan juga kepada veteran inilah, apa antara salah tanggapan yang selalu sangat dikaitkan dengan veteran ini? Bagus juga tu salah menarik tu, salah tanggapan. Ya, ramai tak tahu ni. Dan sebenarnya kalau kita melihat bermakna ada banyak perkara yang tidak sampai lah, tidak sampai. So kalau kita melihat peranan utama kita ialah, selain yang saya telah nyatakan tadi kan, peranan utama kita selain menjaga kesejahteraan dalam aspek kebajikan dan juga sosio-ekonomi itu sendiri. Kalau melihat sejarah penubuhan Jeff sebagai contohnya, kami dilahirkan tak lama tapi dah 25 tahun dah. Sejak tahun 2000 lagi. So sebelum ini perlu saya kongsikan sebelum ini semua veteran-veteran kita ini, veteran ATM semuanya mereka yang dah bersara. Siapa yang bayar pencen mereka? Ialah Jabatan Perkhidmatan Awam, KUAP, yang menjaga. Kalau campur lagi penjawat-penjawat awam yang lain, kita ada lebih kurang 5 bilion tak salah pesara-pesara termasuklah kita ketika itu. Jadi veteran kita sebenarnya kalau mengikut rekod ramai ketika itu. Dan sehingga kini rekod kita ada lebih daripada 200,000 orang. Dan mereka yang kita bayar pencen lebih daripada 100,000, 120,000, dan kalau termasuk pencen terbitan kita ada 140, almost 150,000. Jadi ke situ kita melihat sometimes ada isu-isu ketika itu pencen ini tidak dapat diurus selia dengan baik, maka daripada itu tertubuhlah kita, ditubuhkan Jabatan Hak Ehwal Veteran ATM kita ini untuk mengurus selia berbayaran pencen. Sekarang ni pencen-pencen veteran ATM semua kita yang bayar. Jeff berperanan sebagai membayar pencen-pencen mereka ini semua. Bukan itu saja, yang lain-lain yang tidak berpencen pun ada yang kita sembangkan sebentar lagi bentuk-bentuk bantuan dan sebagainya. So dalam tempoh 25 tahun ataupun kita macam last year kita dah sambut Jubli Perak kita 25 tahun. Sebenarnya keberjutan ni yang salah tanggapannya, saya lihat di sini mereka tidak begitu jelas mengenai fungsi dan peranan. Sebenarnya kita juga adalah agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk membantu menyantuni pesara-pesara ATM kita yang setelah ambil kebesaran yang memerlukan. Kalau kita lihat perkara itu memang ada dia punya kelebihan dan alasan-alasan yang mendorong penubuhan itu sendiri. Kalau tak maka tak ada Jeff lah. Sebab itu kita dengan sebaik yang mungkin ni kita cuba mengadakan program outreach sebagainya di seluruh Malaysia, sebab tanggungjawab kita, kawasan kita besar, bukan saja di Semenanjung di Malaysia ini, tetapi di Sabah dan Sarawak. So banyak program-program yang melibatkan sama ada di peringkat pucuk kepimpinan kita daripada YB Menhan, YB Timbalan Menhan, yang bagi Datuk KSU dan saya jugalah, dan program-program peduli veteran madani sebagai contohnya, program ziarah kasih, kempen tabung pahlawan sebenarnya. Sehingga ke kampung-kampung suruh pusuk kita cari. Cuma salah tanggapnya saya melihat di sini bahawa isunya ialah kepada mereka-mereka yang veteran-veteran ada di kalangan mereka yang tidak berdaftar. Jadi bila kita tidak berdaftar dalam sistem atau sama tidak berdaftar di dalam persatuan-persatuan veteran, itu akan menyukarkan kita. Kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar di peringkat nasional kan, kerajaan ataupun Jabatan Kemajuan Masyarakat dia tak mencari orang yang ada masalah tu cari dia kan. Tetapi kita lebih daripada itu, di JAP kita adakan program saban bulan, setiap bulan kita ada program cakna dan sebagainya, ziarah kasih, program veteran peduli madani kan. Baru yang lepas kita adakan program bersama-sama YB Timbalan Menhan di Melaka, dan akan datang di zon utara dan sebagainya. Macam bulan lepas baru kita balik daripada Sarawak, sehingga ke Kampung Belaga di Ulu tu. Kita siap naik menyusuri sungai naik bot ke kampung tu.
You kalau pernah sampai sana, benar kan? So ada veteran. Bukan tu, di Sabah di pulau-pulau sekali kita pergi. Di pulau-pulau. Jadi tanggapan ini mesti dibetulkan lah, sebab banyak program yang kita sampaikan. Cuma saya ingin juga ambil kesempatan ni berpesan lah kepada mereka-mereka, khususnya veteran-veteran kita yang mana belum lagi mengemaskan data pertama, ataupun tidak menyertai mana-mana persatuan dan sebagainya. Cuba daftarkan diri supaya kita dapat sampaikan kepada mereka-mereka semua ni yang betul-betul layak untuk kita manfaatkan. Maknanya kerajaan telah berusaha banyak dah. Kerajaan dah berusaha banyak bantuan-bantuan yang perlu kita disampaikan. Dan saya amat berbangga kalau kita sentiasa bekerjasama, dapat setiap orang yang memerlukan bantuan di kerajaan, khususnya veteran ATM ni, kita dapat tunaikan. Itu hasrat saya. So insya-Allah. Baik, macam Datuk tadi maklumkan, sudah banyak jenis bantuan yang telah disalurkan. Dan kita nak tahu juga sebenarnya apa antara kategori bantuan ataupun segi bantuan yang pihak JEF sendiri telah berikan kepada mereka, dan mungkin kita nak juga sedikit penjelasan daripada Datuk. Kalau banyak bantuan yang telah diberikan, bagaimana munculnya berita-berita yang kerap kali viral mengenai katanya ada veteran yang menjadi jaga sekolah, selepas itulah yang mungkin ada yang buat tabung nak cari sumbangan dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai situasi ini. Okey, baik. Pertama, kalau kita menyentuh tentang bantuan-bantuan ataupun jenis bantuan, supaya saya boleh dapat kongsikan kepada semua. Memang kita tak nafikan bahawa banyak bantuan kita berikan. Sebagai contohnya, kalau saya boleh berkongsi, di antara bantuan-bantuan kita ada bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup ini kita berikan kepada veteran-veteran yang tidak berpencen. Mengikut kategori, ada yang 300, ada yang 500. 500 ni untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan sebagainya yang layak. So, setahun kita sehingga kini kerajaan menampung pada veteran yang tidak berpencen yang menerima bantuan sara hidup ni lebih daripada 33,000 orang. 33,000. Lebih daripada 33,000 orang. So bayangkan sehingga kini. Dan saya perlu ingatkan, perlu saya kongsikan sebagai contoh tahun ini. Tahun ini JEF ATM kita telah mendapat peruntukan kerajaan 303 juta. Daripada 303 juta tu, sebagai kawalan keuangan, kita adalah sekatan keuangan 19.7 juta kita sekatan untuk langkah-langkah penjimatan. So balance-nya. Daripada balance tu 260 lebih, kalau kita tolak tu, boleh sekali katakan 85% ataupun almost ke 90%. Semua duit itu adalah untuk kebajikan dan keperluan veteran. Sama ada berpencen ke tidak berpencen, ataupun balu atau tanggungan. Dan selebihnya, inilah untuk kita bayar gaji kita, staff-staff kita, pengurusan operasi dan sebagainya. Now, disitulah terkandungnya bantuan sara hidup itu. Bantuan sara itu ada, lepas tu ada bantuan persekolahan, bantuan untuk pengajian tinggi anak-anak. Persekolahan ni kita, sekolah menengah kita bagikan RM500, one off lah. Untuk ke pengajian anak-anak, pendidikan ke IPT, one off. Pendaftaran kalau diploma kita bagi RM1,000. Kalau ijazah kita bagi RM1,500, one off, pada mereka yang layak. Bukan itu saja. Bantuan peralatan pesakit dan sebagainya pada mereka-mereka yang memerlukan dan sebagainya. Lepas tu bantuan bencana alam dan sebagainya. Kemudahan perubatan dan sebagainya. Rawatan di IJN untuk jantung. Semua kerajaan tanggung. Kita tanggung. Dan yang bayarnya kita. Kan? Bantuan mengurus jenazah ataupun kita cakap hairat kematian. Bagi veteran itu meninggal, kita bagi RM3,000. RM3,000. Dan bagi tanggungan, kalau isteri ke ataupun anak, RM1,500. Jadi itu memang wajib. Memang ada hak mereka di situ. Kita sampaikan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kalau ada perkhidmatan peralatan perubatan yang lain, termasuklah kursi roda lah, termasuklah katil dan sebagainya. Jadi kebanyakan itu merupakan perkara yang laris, bantuan-bantuan yang kita berikan. Dan selain itu juga kita ada bantuan itu dari pihak kerajaan, Yayasan Veteran ATM, yang mana tidak ditampung, yang tidak dapat oleh temu kerajaan duit tadi itu, Yayasan Veteran ditampung. Sebagai contohnya. Kan? So kita pun terima juga duit zakat dan sebagainya. Kita bagi salurkan kepada mereka-mereka yang
golong-golong asnaf dan sebagainya, bantuan-bantuan yang lain. Macam baru-baru ni saya baru balik daripada Melaka sebagai contohnya, hari Ahad lepas. Kita ada bantuan program kepada balu-balu tentera. Daripada duit asnaf, daripada duit zakat, kita bagikan kepada mereka bantuan. Dan bantuan sumbangan daripada komputer, daripada rakan strategik, kita bagi. Ada 10 atau 8 dan orang yang mana golongan kategori kita bagi tu anak yang yang ada anak yang belajar di pusat pendidikan tinggi dan sebagainya. Jadi kalau menyatakan bantuan-bantuan yang tak sampai itu, saya rasa ada, saya tak nafikan, tetapi ada sebabnya kenapa. Seperti yang telah saya beritahu lebih awal tadi kan, mungkin mereka tak tahu punca nak merujuk kepada siapa dan sebagainya. Jadi di situlah, sini mengapa kita alu-alukan. Dan saya juga berterima kasihlah kepada persatuan-persatuan veteran ATM kita yang sentiasa berkolaborasi rapat dengan kita dalam kita menjejak kasih mereka-mereka, sama ada yang berdaftar ataupun yang belum berdaftar. Itulah mengapa kita amat galakkan kepada mereka untuk sentiasa berdaftar dengan persatuan-persatuan supaya tidak adalah kata orang tak terima dan sebagainya. Dan satu lagi soalan yang kat ujung YouTube menarik tadi tu. Kenapa ada veteran yang kerja jaga ataupun tabung semua ni. Bawa tabung. Ya. Kesian kita tengok. Ya, sebenarnya macam mana? macam mana? Sebenarnya dalam keadaan sebenarnya walaupun ada, tetapi sebenarnya sekarang ni saya kata dah tak ada dah. Kalau dulu kita lihat dalam kita melaksanakan kempen ataupun program-program kempen tabung pahlawan, dulu ada kita buat program kutipan jalanan. Kan? Kalau masih ingatlah 2-3 tahun lepas dululah. Dia bawa tabung, kempen tabung pahlawan, kita melalui persatuan-persatuan bawa. Sekarang ni dah tak ada dah. Dah tak ada dah. So alhamdulillah sejak saya ambil alih, kita mulakan dasar kita tak nak lihat veteran-veteran kita ni bawa tabung-tabung. Kan? Cuma yang kita memperbaharui dengan satu kaedah yang lebih baik. Sebagai contohnya, kita mengadakan sesi penerangan di pusat-pusat pengajian tinggi dan sebagainya mengenai kempen tabung pahlawan melalui persatuan-persatuan. Di situ kita letakkan, itu kita tak kutip, dan kita letakkan situ terpulang kepada pihak universiti, kementerian masing-masing. Begitu dengan sekolah-sekolah yang kita. Dan sekarang kita letakkan macam di petrol station di bawah BP dan sebagainya, memang kita sama-sama ada kerjasama diletakkan itu. Dan apabila cukup tempoh dia akan serahkan kepada kita. So dah tu kaedah tu dah ke arah tu. Alhamdulillah. Dan itulah. Daripada yang kejaya tadi tu. Kejaya tu sebenarnya kita dah banyak program. Kalau sebelum ni memang ada. Mungkin saya boleh katakan pilihan mereka. Sebab sebelum mereka jadi veteran, mereka ni dilatih. Mereka telah mengikuti, ada yang ambil kursus setahun, ada yang 6 bulan, setahun setengah, diperhebat. Sebab mana apa ilmu yang dia dapat di situ tu mungkin tidak sesuai untuk dieksesiskan apabila mereka dah 100% bersara. Tidak dibuat apa yang dia belajar di situ. Kan? Dan pada masa yang sama juga mungkin ialah satu lagi sikap lah, bila kita cakap pasal sikap manusia ni memang berbagai ragam, kan? Apa-apa hal pun bila kita pergi mana-mana, perkara attitude, skill, knowledge is very important. Kalau benda tu kita tak ada, kita ada skill, ada knowledge, tetapi kalau sikap kita tak betul, maka kita tak akan dapat apa yang kita hasratkan. Jadi sekarang ni pun sebenarnya banyak program kita untuk dalam konteks jana veteran ni, dalam konteks sosioekonomi, dalam mana kita memperlengkapkan untuk veteran ni supaya boleh berdaya saing dan keboleh pasaran dia adalah lebih baik, lebih meningkat berbanding yang terdahulu dengan adanya program-program yang pihak kementerian laksanakan melalui JEF, melalui LTAT dan sebagainya. Saya sentuh sikit contohnya program-program protege ataupun perwira, program mana ni work based learning, ready to work, upskilling, reskilling, semuanya kita sediakan. Benda-benda itu tu kerajaan tanggung. Veteran tak perlu keluarkan sesen pun. Sehingga ke tahap itu kita ambil satu langkah yang ke depan untuk membolehkan
Britain ataupun bakal-bakal bersara nanti sekurang-kurangnya apabila dia keluar daripada perkhidmatan, dia ada segulung diploma. Yang mana dah ada ijazah adalah diploma. Dan juga mereka ni mempunyai sijil kemahiran dan sebagainya. So itu sampai ke tahap itu. Dan alhamdulillah perhebat di ketika ini pun telah melalui satu transformasi yang hebat sesuai nama dengan perhebat. Jadi tidak lain tidak bukan untuk kita membantu bakal-bakal pesara. Bukan itu saja, di peringkat perkhidmatan juga kita ada program work-based learning. Kita tumpukan fokus golongan sastra kepada mereka yang 2 tahun akan bersara. Di mana mereka ini diletakkan situ melalui satu program. Kita bekerjasama dengan universiti tempatan kita dan sebagainya melalui pengalaman yang khusus-khusus ini. Kita mensijilkan dia, kita akreditasikan dia dan mereka bersara nanti dapat satu diploma. Pelbagai trade lah, askar ni macam-macam trade. Kalau tentera darat dia lebih daripada 16 trade. Infantry, tak termasuk Air Force, tak termasuk laut dan sebagainya. Jadi banyak. Jadi kalau sayang kalau dia punya kepakaran di bidang masing-masing tidak dipersijilkan, tidak diakreditasikan sebagai satu bentuk yang boleh menyokong mereka untuk bekerja di luar nanti. Itulah. Apa sahaja kejayaan pilihan mereka selepas itu kita tak boleh nak nafikan. Betul. Dan itu antara usaha mereka, inisiatif mereka sendiri. Betul. Untuk kelangsungan hidup, betul tak Datuk? Betul. Okey, kita nak teruskan Datuk dengan segmen kita yang ketiga, iaitu realiti selepas veteran ATM bersara ini. Dalam banyak-banyak masalah yang sering kali Datuk terima, apa antara masalah-masalah itu yang kalau boleh Datuk kongsikan mungkin dari segi kesihatan, kewangan, rumah pekerjaan ataupun keluarga sendiri? Betul tu, satu soal menarik tu. Saya nak cerita ni, cerita melalui pengalaman saya sendiri lah. Sebab saya selain daripada tanggungjawab saya sebagai ketua pengarah JAF, dan juga saya sentiasa berhubung rapat dengan kita punya pucuk kepimpinan di Pertahanan, sama ada di peringkat YB Menteri Pertahanan, Timbalan Menteri dan juga Datuk KSU. Kita sentiasa melaksanakan program-program outreach. Ada saja program sama di peringkat saya. Sebagai contohnya, program di seluruh negara, seluruh negeri. Setiap negeri kami itu, kita ada pengarah JAF masing-masing. Johor, kita ada. Melaka Negeri Sembilan ada satu pengarah, di combine 2. And then Pahang ada satu, Kelantan ada satu, di Perak satu, lepas tu di zon utara Kedah, Penang Pelih ada satu pengarah di situ, Sabah ada satu, semua. Jadi semuanya ada. Jadi melalui program-program yang kita laksanakan di peringkat pusat atau di peringkat negeri, kita dapat mengenal pasti isu-isu utama yang kita lihat, isu masalah kesihatan. Macam contohnya, saya menyaksikan sendiri bagaimana veteran itu terlantar, kan, tidak boleh bangun, dijaga oleh isteri-isterinya pun ada sakit dan sebagainya. Yang perlu dilihat, anak-anak ada tetapi dah berkeluarga masing-masing lah. Di situ kita lihat apa yang kita perlu sampaikan, yang kita perlu sampaikan memang adalah bahagian-bahagian dan ada yang memerlukan bed, kan, perbuatan sebagai contohnya, pakaian lampin pakai buang habis untuk orang dewasa, dua-dua memerlukan, saling bantu. Dan ada, tetapi situ yang saya tengok tu, anak pun satu masalah juga tu. Dah tahu ibu bapa akah itu tak jaga, kan. Sebaliknya masyarakat di Serau situ yang jaga, kan. Saya situ daripada Negeri Sembilan, saya ingat melawat tu. Kita hantar, kita pasal hasrat beliau, dia ingin balik ke kampung halaman dia di Kelantan. Kita bantu, kita uruskan. Indah. So kita boleh bayangkanlah pengurusan itu tak payah cerita lah. Tetapi kita berusaha dengan sebaik mungkin. Itu satu contoh. Kemudian saya pernah pergi di Kelantan sebagai contohnya. Tak payah jauh, di Melaka, 2-3 bulan yang lepas sebelum raya. Britain tidak berpencen. Lepas tu anak ada 3 orang, 3 semua pemegang kad OKU. Sorry, I'm touching.
kena muskilah. Itu orang kata antara perkara yang perlu kita terima berlaku dalam realiti kehidupan kita. Apatah lagi sangat menyentuh hati Datuk terutama sekali melihat pesara veteran dalam ATM itu sendiri. Saya tahu kiranya kerana kita tahu banyak sumbangan ataupun bantuan perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Persatuan Veteran sendiri kan. Dan Datuk, are you okay? Okey. Kita boleh teruskan? Okey. Tak apa. Hati kena kental. Baik, Datuk, mungkin kita nak sentuh sedikit mengenai, mungkin ada juga kalau kita lihat terutama sekali yang di kawasan bandar kan, ada yang di pinggir bandar, ada yang mendapat status miskin bandar, veteran-veteran ATM ini. Datuk melihat bagaimana melihat situasi mereka kan selepas berkhidmat, menyumbangkan tenaga segalanya untuk negara, tetapi realitinya sebegini. Bagaimana Datuk melihat isu ini? Saya satu soalan amat baik juga kan. Saya baru ni saya laksanakan satu program bersama dengan penaung kempen temu pahlawan kita baru ni di kawasan Bandar Tun Razak Ceras. Di situ kita berpeluang menyantuni 5 orang semuanya. Daripada 5 orang tu 3 adalah veteran kita dan 2 orang adalah balu. Balu yang pertama tu berusia, dua balu tu berusia lebih daripada 80 tahun. Yang balu pertama kami pergi, kita lihat mereka ini tak tahu sebenarnya. Tak tahu yang bahawa ada Jeff ya. Ada bantuan boleh diperolehi dan sebagainya. Jadi di sinilah program-program ini, mengapa program Cakna ataupun Ziarah Kasih kempen tabung pahlawan ni. Ini di bandar tu, di bandar. We're talking about the bandar. Arwah mendiang suami beliau ni dia tidak berpencen. Dan jadi sebenarnya bantuan daripada, dan beliau juga ni ada berpenyakit. Tak tahu punca mana dia dapat. Jadi di situlah juga kita berkolaborasi dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apa-apa bantuan yang boleh diperolehi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, khususnya pada bantuan warga emas. Warga emas dia layak dapat RM600 sebulan sebagai contohnya. Tapi mereka tak tahu. This is where kita boleh bantu guide. Di samping itu memanglah bantuan daripada kita golongan asap yang kita bagi. Selain bantuan kotak makanan kita bagi dan sebagainya. Tapi yang lain-lain tu yang lain tu tak sampai. Itu di dalam bandar sendiri tu tak jauh depan mata kita ya bandar. Memang kita miskin tega bandar ni memang ada. Dan begitu juga dengan balu yang kedua pun sama. Tapi yang saya lihat di situ benda ni yang tak sampai sebab kepekaan tu lah, kecanaan dalam institusi. Bukan saja Jeff. Kalau Jeff tu kata tak tahu tu, mungkin satu yang saya cakap tadi berawal tadi, mereka ni tidak didaftarkan di mana-mana dan sebagainya. Itu juga saya kebetulan ketika itu ada wakil-wakil persatuan, saya beritahu dia ambil jadikan persatuan dan sebagainya supaya senang kita menyantuni. Dan untuk veteran-veteran yang lain tiga-tiganya itu ialah walaupun mereka dalam keadaan yang boleh bercakap sihat, tapi keadaan mereka tidak sepenuhnya lah. Dan kebanyakan mereka yang tiga-tiga veteran semua tidak berpencen. Tapi alhamdulillah sebab kita telah dapat menyalurkan bantuan sara hidup pada mereka yang RM500 sebulan dan sebagainya, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan beban mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup di dalam bandar. Sebab miskin Tegar bandar jauh berbeza dengan miskin Tegar di luar bandar dan sebagainya. Memang hakikatnya itulah, dengan keadaan kita pun tahu harga-harga ya makanan kita pun semuanya kalau kita kata tak naik tu bohong ya kan. Tapi memang ada realitinya sebab masyarakat kita pun, rakyat kita pun terkesan. Rakyat keseluruhannya kita apatah lagi veteran. Tapi alhamdulillah kalau dengan adanya bantuan seumpama ini, kurang-kurang kita dapat mengurangkan beban mereka dan membantu untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu yang penting. Kalau kes-kes seperti ini Datuk, macam contoh yang tidak berdaftar, mungkin mereka tidak tahu saluran bagaimana. Adakah perlu ada pihak Datuk sendiri yang mencari mereka sendiri ataupun tunggu perkara ini viral dulu ke bagaimana tu? Tidak, kita mencari. Sebab tu kita adakan program-program outreach. Sama ada
di mana-mana melalui persatuan-persatuan nombor satu, melalui pengarah-pengarah JEF di negeri-negeri. So itulah peranan utama pengarah-pengarah. Bantuan-bantuan bukan itu saja, bantuan daripada nak buat rumah baru pun tak boleh. Repair rumah kepada veteran-veteran kita yang melakukan repair rumah, kita ada skim semua itu. Sebagai contohnya, kalau saya boleh kongsikan, untuk bina baharu rumah, atau kita punya inisiatif bina baharu rumah sebagai contohnya, di semenanjung Malaysia ni 75,000. Daripada 75,000 tu, 20,000 tu subsidize SPMB kita. Mana kita bayar 55,000. So rumah itu siapa yang layak? Mereka veteran kita dalam golongan kategori di bawah pendapatan garis kemiskinan negara. Berapa jumlah dia? Kalau PJK kita, PJK RM adalah RM1,236. Mana orang tak ada pendapatan yang lebih daripada. Kalau lebih pun boleh timbang dengan syarat kalau ada anak, OKU dan sebagainya. And mereka tidak ada rumah pertama. Tidak ada rumah pertama, tetapi mereka ada tanah. Tanah, tanah dia ataupun tanah isteri dia ataupun tanah saudara mara yang bersetuju boleh untuk dibuat. Kita buatkan. Dengan keluasan 750 kaki persegi. 3 bilik, 2 bilik air. Itu yang bernilai 75,000. Kalau untuk repair rumah di Semenanjung, kita ada skim tu. Limitnya 17,000. Kita boleh bantu repair rumah mereka veteran yang rosak. Itu di Semenanjung. Di Sabah, Sarawak lain. Di Sabah 80,000. Naik lagi. Naik sebab harga mahal. Barang-barang dia lain sana. Memang mahal barang dia. Lepas tu di Sarawak 85,000. So jumlah tu. Jadi kita banyak program itu, kita nak buat rumah kita buatkan. Nak repair rumah pun kita repairkan, kita bantu dan sebagainya. Kan? Lepas tu yalah, selain lain bantuan-bantuan yang kita dah bincang tadi, dah cakap tadi kan. So inilah antara yang mana perlu. Dan saya semua persatuan setakat ni mereka tahu. Dan mereka pun sebenarnya menghadapi dilema ataupun kekangan, terutamanya untuk mencari-cari mereka yang masih lagi tidak mendaftar dan sebagainya. Apa motif utama selain daripada tak tahu ni, Tok, yang mereka tidak berdaftar ni? Mungkin adakah malu untuk meminta atau bagaimana? Ya, saya percaya ini kesan daripada peringkat awal lagi. Sebagai contoh, saban tahun kita menerima orang yang akan pencen tidak kurang daripada 5,000 orang. Ramai. Tidak kurang, ramai saban tahun. Dan mereka yang meninggal pun sama juga. Meninggal lebih kurang 4 ke 5,000 juga. So numbers tu very dynamic lah. So keterbukaan mereka untuk menyertai persatuan itu pada ketika itu mungkin pada ketika itu tidak ada keperluan. Aku masih ada duit, baru berhenti. Duit banyak. Kan? So nanti bila duit dah habis, dan then kerjaya kedua you tak fokus, tak ada apa semua, dan dari situ mula timbul masalah. Kan? Itu mungkin salah satu faktor kenapa mereka di peringkat pertama. Dan saya pun banyak bersembang dengan persatuan-persatuan, sama ada di peringkat kepimpinan persatuan, mereka pun beritahu macam ni sama. Tak ramai. Sebab di dalam program yang kita buat, sama ada program di program peduli veteran madani, program jarak kasih kepimpinan Paluan, sama di peringkat YB, peringkat kita ni laksanakan, memang ada kita berjumpa dalam program itu mereka yang tidak mendaftar dalam mana-mana persatuan. Tapi alhamdulillah kita boleh sampai juga ke situ. Tapi itulah, kita kena cari. Tak perlu nak viral dan sebagainya. Sometimes mereka yang di-viralkan tu pun tidak berdaftar langsung. Betul ceritanya. Itu je, tak tahu cerita sebenar dan sebagainya. Of course lah, kalau dah viral tu kita pun kena ambil tindakan. Sama ada kita suka ke tak suka dan sebagainya, kita kena ambil tindakan. Jadi itulah salah satunya mengapa kita kena sentiasa cakna di peringkat kita, dan mereka juga sentiasa cakna dan sebagainya. Masyarakat sekeliling pun kena cakna juga. Kena cakna. Sekurang-kurangnya ada benda yang mereka boleh bantu. Betul. Veteran-veteran ini kan, Datuk? Betul. Baik. Datuk, kita nak menyentuh mengenai sistem Vibes 2.0. Kita nak tukar sikit emosi ya. Tadi mungkin sedikit melo. Tak apa, Datuk, kita faham tu. Okey, apa itu sebenarnya, Datuk? Vibes 2.0 ini. Okey, Vibes 2.0 VIBES Vibes tu, ataupun Veteran Integrated Benefit System. Okey. Kalau dulunya masa mula ditubuhkan dalam dah lebih daripada 5 tahun lepas lah. Dulu Vibes 1.0.
Masa kita mula kita tubuhkan Jeff dahulu dan sebagainya, apabila kita mula ambil alih data-data daripada JPA yang menduk bayar pencen dan sebagainya, dan kita start bayar pencen dalam 2004-2005. So kita menggunakan that sistem tu. So of course lah pada ketika itu sistem tu sesuai. Bila kita dah menelusuri masa dan sekarang kita perlu perbaharui sistem dan menaikkan taraf. Alhamdulillah kita telah naik tarafkan, kita lancarkan 2 tahun yang lepas Vive 2.0. Dan Vive 2.0 ini satu sistem kata orang yang mempunyai data ataupun pangkalan data semua veteran kita yang mana mendaftarnya. Di situ kita selain daripada data peribadi, kalau yang berpencen dia orang boleh akses masing-masing, tengok penyata pencen dah masuk ke, pencen masuk bila ke, semua ada. Even nak mohon perkara-perkara yang bantah-bantah kemudahan tadi pun yang saya telah sebutkan sebagainya. Sebagai contohnya untuk bantuan persekolahan anak, untuk mohon ke IPT yang bayaran untuk pengajian saya, semua boleh buat online dan sebagainya. Jadi cabaran di sini, sistem itu dah okey masa saya. Tapi cabaran di sini ialah mereka, sebahagian kecil mereka yang masih lagi belum up to date update memaskinikan data masing-masing sistem. Itulah. Mungkin generasi yang baru-baru ni mungkin cakna IT dan sebagainya tidak masalah, mungkin yang lain-lain lah. Yang besar contohnya sebelum 2013 ataupun bawah 2000 dan sebagainya masih lagi yang tidak cakna perkara ni. Tetapi sebenarnya itu boleh diatasi. Anak-anak mereka celik komputer, celik IT boleh bantu. Dan ada kalanya mereka di kalangan mereka ni yang datang ke one stop center tempat kami, kadang-kadang ada rakan-rakan yang general kita pun tak cakna tu. Siapa tadi kau sikit? Dia datang jumpa saya bagi staff kita, tolong ni buat kat situ sekejap je. Sekejap. So alhamdulillah benda tu semua boleh dilihat sekarang kat ujung jari saja. Jadi ini amat penting, dan sistem kita tu setakat ni, melalui sistem kita telah berjaya merekodkan lebih 223,000 orang veteran, termasuklah balu-balu kan dan sebagainya di dalam data kita. Dan saya percaya masih ada lagi data-data yang tidak direkodkan pada mereka tu. Saya harap kepada veteran-veteran kita yang belum lagi memaskinikan data masing-masing, gunakan sepenuhnya. Bagai cara, sama ada boleh pergi ke pejabat veteran di dekat negeri masing-masing dan sebagainya. Sebab apps tu semuanya free percuma. Ada dekat Play Store tu. Store je. Macam saya pun dah ada, tapi saya tak boleh nak masuk sebab saya belum pencen. Tunggu saya pencen boleh masuk. Kali tahun depan tahun depan insya-Allah. Tahun depan cakap pula. Boleh. Kita malu-alukan. Baik, Datuk, mungkin tadi Datuk dah kongsikan sedikit sebenarnya, dah sentuh sedikit mengenai perhebat kan. Kita kalau mungkin Datuk boleh kongsikan secara lebih terperinci bagaimana sebenarnya Jeff bekerjasama dengan perhebat untuk latihan dan juga penempatan kerja. Adakah sebenarnya syarikat swasta ini cukup terbuka mengambil veteran bekerja? Alhamdulillah. Satu soalannya sama. Saya mengambil contoh pendekatan 2 tahun lepas, 2006 since 2024, 2025 lah. So kita memang dengan perhebat ni memang dah lama dah ada jalinan tu. Memang dah kukuh pun. Yang satu rangkaian yang saya boleh lihat di sini kerjasama yang bentukkan syarikat-syarikat swasta di luar sebagai program dengan talent corps sebagainya. Kita first intake kita ambil masa tu di zon utara di Penang. Di mana first intake veteran kita dan juga bakal-bakal yang besar tu seramai 30 hampir 30 orang di syarikat Micron di utara. Dan mereka ni amat sangat berpuas hati dengan veteran kita kerana senang dilatih sebab semua disiplin dah ada dan sebagainya. Cuma mereka kata nak upskilling sebab di manufacturing punya sektor lain. Tetapi dia bukan sebagai operator tu, sebagai supervisor. Di situ dilatih dalam tempoh 6 bulan atau 3 bulan dilatih, 3 bulan di perhebat, 3 bulan di syarikat tu buat exercise buat ni, dan mereka diambil terus bekerja di sini. Itu intake pertama. Intake kedua ni ada lagi dalam kurang 30 orang lagi. Dia ambil bersama. Dan ada yang mereka yang masih dalam kursus palihan dan ada juga yang dah veteran. Jadi kita jive in together sama-sama ke arah itu. Dan saya dipahamkan juga pada masa akan datang sebab talent corp ini dan ni
semuanya di bawah Kesuma, Kementerian Sumber Manusia. Ketika itu YB Steven, masa kita YB Steven, saya ada mengikuti beberapa program bersama YB Steven gitu di Penang dalam program inilah. Dan saya dipahamkan pada tahun yang mendatang ni akan dilebarkan bukan saja di zon utara tu, tetapi di Kuala Lumpur dan di selatan dan sebagainya. Itu sebagai satu contoh yang dengan hebat lah. Di peringkat kementerian lain pula, kementerian kita ni lagi hebat. Macam contohnya program WBL, Work Based Learning tadi itulah. So yang kita memantapkan, kata orang, menyediakan bakal-bakal persara dengan satu diploma dan sebagainya. Itu satu lagi program Protege. Protege ada 2 di peringkat kementerian. Protege, satu lagi Protege yang dilaksanakan di peringkat kementerian di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Di mana mereka ni mengambil anak-anak veteran yang berkelulusan ijazah first degree lah. Dilatih dalam tempoh setahun. Kalau mereka berpotensi untuk diambil kerja terus, diambil kerja terus. Dalam masa tempoh setahun, kerajaan bayar RM2,000 sebulan. Nak apa lagi? Itu di peringkat tu. Peringkat Protege, Pro-Wira pula untuk perwira, untuk veteran. Kan? Di mana sini berkolaborasi dengan syarikat-syarikat pemain industri yang ada kepentingan MINDEF dan sebagainya, di bawah nilai ambang dan sebagainya. Dia adalah contribution daripada kita. Dan mengambil berapa ramai, sebagai contohnya program perwira, kita sasarkan certain number dan sebagainya, diambil untuk berlatih dan diambil kerja terus. Di situ sama juga kalau tempoh setahun. Sebagai contohnya, setahun 2,000 sebulan kita bayar. 2,000 sebulan. 12 bulan 24,000 setiap orang. Apa lagi kita nak bagi? Sampai ke tahap itu kita jaga. Bukan itu sahaja. Program ready to work. Ready to work ni perwira, ready RTW, ready to work. Macam tu juga. Mana ada veteran yang diperlukan, mereka ni contohnya. Apabila ni yang dah 100% veteran, ada syarikat yang kena pelatih dan veteran tu, dia kata, syarikat ni bagus untuk dia punya, dan syarikat bersetuju untuk ambil. Begitu juga dalam tempoh yang tertentu. Kita bayar, semuanya kita bayar. Satu lagi upskilling, reskilling. Untuk upskilling, reskilling ni kita fokuskan pada 2 dahulu. Buat masa inilah. Apa itu? OSHA. Kan? Lepas tu dengan apa ni solar installer dan sebagainya. Kita sedang bekerja dalam program upskilling, contohnya berapa ramai kita perlukan veteran tu, dan berapa kursus, berapa ringgit jumlah yuran untuk kita melatih dan sebagainya. Di situ kerajaan bayar. Kita bayar. So di situ dan itulah antara kita punya usaha-usaha bagaimana kita memperkasakan sosio-ekonomi. Sebab kita melihat di sini ya, veteran kita ni kan, orang ingat yang tua-tua belaka. Itu masalah dia. Mesti tak? You bayangkan, terutama LLP, lain-lain peringkat ni. Kalau contoh macam saya masuk askar, kalau saya bukan pegawai dulu, LLP, saya masuk umur 18 tahun. Tempoh perkhidmatan yang untuk memulihkan layak dia berpencen 21 tahun. 21 tahun. So, you campur 21 tahun. 18 39 tahun. 39 tahun pencen dah veteran dah. So tetapi nak menuju ke umur 60 tahun, dia ada berapa tahun lagi? 20 tahun atau 9 tahun lebih lagi. Tenaga masih kuat. Pada masa yang sama, 21 dia pencen tu, dia terdapat ni dicepat 50% pada kita akhir dia. Rumah nak bayar, anak nak sekolah, kita nak bayar. Jadi mereka memerlukan kerjaya yang kedua. This is where kata orang, program-program ni akan membantu menyelesaikan dia orang ni untuk membolehkan kebolehpasaran mereka. That's why kita targetkan lah kepada yang bakal veteran yang baru yang berumur 50 tahun ke bawah ni, supaya mereka dapat menjana pendapatan dengan program-program yang kita laksanakan. Itu amat penting. Itu untuk mereka lah. 39 tahun tu Datuk, umpama umur saya. You bayangkan kalau you dah veteran sekarang. Cuma saya kurang sadar sikit lah kan. Pakai ATM ni kan semua masih lagi sadar. Nak pergi ke 60 tahun, 20 tahun lagi tu. Panjang lagi perjalanannya, insya-Allah.
Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dari pendapat Datuk sendirilah, bagaimana Datuk melihat selepas veteran bersara ini sebenarnya apa planning kehidupan yang mereka sendiri patut buat, Datuk? Mungkin dari segi kerja, tak bekerja ke, duit simpanan, kena buat pelaburan ke, macam mana? Dah dapat duit pencen tu kan? Ya. Bagaimana? Takut ada yang masuk skim cepat kaya. Ya, itu menangis pula tepi jalan. Satu lagi satu cabaran tu. Itu dah ada. Yalah, kalau saya boleh kongsi perpesankan kan, saya pun ingatkan diri saya juga sebab saya pun pencen tak mari kan. So apabila kita pencen kita akan dapat duit banyak macam gula lah kan. Gula kalau 1 kilo jatuh tu semut datang banyak dan sebagainya. So betul, itu kena berhati-hati ramai yang akan menjadi masalah lepas ni. Jadi kalau kita jangan semudah-mudahnya kata orang ni terus saja bersetuju dengan ajakan-ajakan terutama dalam skim-skim pelaburan dan sebagainya yang tak wujud langsung. Betul. Kan? Banyak skim yang cepat kaya tipu scammer pun banyak kan? Banyak sangat sekarang ni macam-macam. Berlaku kadang golongan elit pun berlaku kena scam. Doktor ada, profesor ada, cikgu ada, bau ni kan macam-macam. Semua yang bijak-bijak. Laporan kerajaan kita pun kebanyakan golongan guru-guru yang terlibat dalam scammer dan so memang dia orang sentiasa berusaha keras untuk dapatkan keuntungan daripada kesenaran orang lain. Itu tak dapat. So itu kena berhati-hati. Dan pelaburan tu kalau boleh fikir yang benda lain lah. Pertama saving masa depan, kalau ada anak-anak sekolah untuk mereka, tentukan anak-anak dan sebagainya. Kan kita tak tahu apa yang berlaku pada masa yang akan datang dan sebagainya. So kalau yang mana belum pergi haji, pergilah simpangan tabung haji, umrah dulu, umrah ke dan sebagainya. Kalau ada yang paling selamat AHB, ASN ke, kan itu yang paling selamat dan sebagainya. Dan of course lah perancangan mereka untuk bersara mesti ada satu target lah. So satu lagi saya ingatkan supaya kepakaran yang mereka ada ni manfaatkan di luar. Sebab suka saya cakap tadi, masa saya cakap dia kan, kita dalam tentera ada 16 trade yang berbeza. You nak doctors, we have doctors. You nak orang yang boleh bercakap pasal komunikasi, semboyan, kita boleh cakap pasal semboyan. You nak orang yang boleh repair kereta, kita ada JLJ repair. You nak ada orang yang boleh kejuruteraan untuk bina rumah kan, untuk apa buat jalan ke dapat, kita ada jurutera dan sebagainya. You nak ada orang kepakaran dalam bidang persenjataan pun, kita semua ada persenjataan. You nak ada orang kepakaran dalam close escort, bodyguard dan sebagainya, kita ada semua. Nak juru-iring semua ada. Semua yang tukang perang, infantry pun, di dalam infantry bukan semua perang, ada kepakaran masing-masing. Siapa nafsu dan sebagainya. So banyak tukang masak, sajian dan sebagainya, semua ada situ. Jadi banyak trade itu boleh diaplikasikan dan bernilai di luar. So jangan bazirkan ilmu yang kita ada. Apabila itu telah dipersijilkan, maka akan beri manfaat untuk mereka mempunyai satu kerjaya yang kedua. Kurang-kurangnya dia boleh dapat lagi separuh daripada gaji terakhir dia tu, kan? 21 tahun dapat 50%. Kalau nak 60% pencen, dia kena berhemat 25 tahun 2 bulan. Kurang-kurangnya. Mana 26 tahun lah, baru dapat 60% pencen. So itulah yang boleh saya kongsikan kepada bakal-bakal pesara dan sebagainya supaya buatlah. Saya faham dan saya yakin diperhebat juga mereka akan didedahkan macam mana pengurusan keuangan melalui kursus-kursus yang mereka hadiri dan sebagainya. Itu adalah amat baik dedah itu. Baik, disebabkan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan ni. Mungkin Datuk ada macam mana? Dah. Okey. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit di penghujung ini sebenarnya apa 3 perkara utama yang Datuk nak ubah dalam JEF itu sendiri, dan sedikit tadi dah nasihat sedikit kepada mereka yang dah bersara ni, dan juga sedikit jugalah kepada mereka yang masih lagi berkhidmat macam Datuk nak bersara ni. Mungkin kongsikan sedikit di hujung-hujung perkhidmatan ini bagaimana? Kita kepada 3 perkara utama dulu yang Datuk nak memberi perubahan dalam JEF ini. Okey. Yang pertama sekali yang saya hasratkan dan memang saya hasratkan sebelum saya pencen terdepan, yang pertama sekali ialah kita kerja tu kerja yang ikhlas lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk siapa yang penerima tu. Ikhlas tu sebab nak dapatkan pahala ni sebenarnya di JEF ni orang paling senang dapat pahala. 90% tu semua bentuk kebajikan. Kalau saya cakap tadi kan, peruntukan kita, kalau 100% tu 90%
kita sampaikan kepada mereka layak, dah itu satu ikhlas. Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kita bantu mereka ni yang betul-betul layak lah. Yang layak. Dan selain itu juga kita kena bekerja ni, ikhlas saya dah sebut, layak pun saya dah sebut. Yang ketiga ni yang paling kritikal. Integriti. Ya. Mana-mana lah. Integriti ni meluas, bukan saja daripada sistem keuangan, bukan saja pada sistem kerja dan sebagainya. Integriti kita dengan sesama manusia, integriti kita sama dengan jabatan, integriti kita sama dengan Tuhan. Sebab kita di akhirnya semuanya bukan hak kita. Ada orang yang lebih hak. Semuanya hak Allah Ta'ala. Itu pesanan saya. Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada yang berbahagia Major General Dato' Haji Semaun bin Haji Marzuki, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran JAF ATM. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Banyak perkongsian yang kita kongsikan dan juga sampai sedih hati abang. Tapi itulah, itu dia antara orang penting dalam jabatan ini. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami 1 jam dalam OMM Podcast. Dan sudah pastinya untuk minggu hadapan kita akan bawakan lagi kepada anda topik-topik yang menarik dan sudah pastinya tanpa tapisan cerita sebenar kami siarkan. Saya Khairul Rizwan Azizan. Assalamualaikum, selamat dan jumpa lagi. OMM Podcast.